Bahasa Melayu indah dan santun, mekar megah di pentas dunia. Jari 10 kemas kususun, mohon bicara menyusun kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam aspirasi barisan panel penghakiman penuh berkarisma, guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang sentiasa celik akal minda dan penerus wadah tonggak negara. Sidang hadirin yang dihormati, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memberi takrif tajuk pidato saya pada hari ini. Bahasa Melayu, bahasa ilmu. Bahasa sangat luas pengertiannya. Bahasa tidak hanya merujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi bahasa juga citra budaya bangsa Malaysia dan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat perhubungan sosial dalam masyarakat. Menurut Pendeta Bahasa Zabah, bahasa merupakan citra masyarakat, budaya, akal budi, jiwa atau roh sesuatu bangsa. Keintelektual dan tamadu bangsa membuktikan peranan terbesar bahasa sesuatu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengenal sesuatu bangsa atau bertunjuk kepada sesuatu kebudayaan. Sebagai warga Malaysia, kita seharusnya menghayati dan menghargai bahasa kebangsaan sebagai jiwa bangsa kita dan citra jati diri kita. Sesungguhnya, jiwa sesuatu bangsa itu dapat dilihat pada bahasanya. Pada bahasa itulah tergambar etos atau semangat kita sebagai satu bangsa dalam satu lingkungan tanah air yang dipunyai secara bersama. Menurut Kamus Dewan pula, ilmu merujuk kepada pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir dan batin. Justeru, bahasa Melayu, bahasa ilmu merujuk kepada alat perhubungan dalam menyampaikan sesuatu pengetahuan, maklumat yang bermakna. Sidang hadirin sekalian, bicara saya yang pertama, cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di era global. Abad ke-21 merupakan abad yang mencabar bagi generasi kini menyambung kesinambungan, kewujudan dan kegemilangan sesebuah peradaban bangsa-bangsa di dunia. Asalkan gelombang globalisasi, liberalisasi dan pengaruh pasca modernisme seringkali dikaitkan dengan kukuh atau lupusnya sesuatu bahasa, tradisi, persuratan dan budayanya. Dalam konteks bahasa dan persuratan Melayu, pelbagai cabaran dijangka akan dihadapi dalam konteks nasional. Pada abad ini, dari dekad ke dekad diramalkan 10% bahasa akan mengalami kepupusannya. Dunia yang memiliki kira-kira 6,000 bahasa sejak awalnya, kini hanya tinggal 600 bahasa sahaja. Dalam hal ini, penerapan nilai cinta akan bahasa perlu diberikan tumpuan bagi memastikan cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat diatasi, sekaligus akan menepis keserongan persepsi terhadap keperluan bangsa. Bahasa Melayu kini tercabar dari sudut fungsi wahana penyampaian ilmu dan maklumat. Perkembangan segala macam ilmu dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat, memang menjadikan bahasa sebahagian dalam keperluan itu. Usaha penulisan dan penerbitan buku-buku ilmu, khususnya dalam bidang sains dan teknologi maklumat, tidak bergerak sejajar dengan perkembangan ilmu dan pembangunan negara. Negara industri seperti Jepun, Korea, Jerman, Perancis dan beberapa buah negara lain telah membangun dengan pesat berdasarkan keupayaan bahasa mereka sendiri sebagai bahasa ilmu yang ulang dan mantap. Mereka mempertahankan kewibawaan bahasa mereka sendiri dan menjadikan bahasa mereka sebagai sains dan teknologi, bahasa perpustakaan ilmu dan serta pengetahuan. Sebaliknya, di Malaysia ini, wujud keraguan terhadap keyakinan tentang keupayaan dan kemantapan bahasa Melayu sebagai ilmu yang tinggi. Situasi masa hadapan akan menjadi lebih parah lagi apabila bahasa Melayu akan hilang fungsinya sebagai bahasa pembinaan tamadun bangsa. Dalam hal ini, fungsi bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu perlu diperkasakan lagi agar martabat bahasa Melayu itu sendiri mampu menandingi bahasa-bahasa lain. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, mauduk saya yang kedua ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perlembagaan tidak menjelaskan maksud bahasa kebangsaan. Kamus Dewan telah mendefinisikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa yang diterima oleh ramai penduduk dalam sesebuah negara yang mempunyai beberapa bahasa atau logat yang lain. Bahasa rasmi pula ialah bahasa pentadbiran kerajaan. Apabila bercakap mengenai bahasa kebangsaan, pastikan kita dapat kaitkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu dikaitkan dengan fungsinya sebagai salah satu wahana dalam menyampaikan ilmu. Hal ini dapat dibuktikan melalui dasar pendidikan negara. Dasar pendidikan negara memberikan cara dan kaedah menggunakan sumber-sumber ataupun alat-alat dalam sistem pendidikan. Berdasarkan dasar pendidikan ini, dinyatakan juga penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan terutamanya di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di negara ini telah dimulakan dengan pengumbalan laporan Jawatankuasa Pelajaran Razak pada tahun 1956. Usul ini diperteguhkan dengan laporan Jawatankuasa Penyemakan Pelajaran Rahmat Talib pada tahun 1960. Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa ilmu apabila wujudnya Akta Pelajaran 1961 antaranya telah menyebut dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan, termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan yang progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana bahasa kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. Pernyataan ini jelas membuktikan bahawa bahasa Melayu ini ialah bahasa ilmu, tidak dapat disangkal lagi. Dan bahasa Melayu telah menjadi bahasa utama dalam penyampaian ilmu kepada pelajar-pelajar. Buktinya dapat dilihat melalui sistem pendidikan di Malaysia yang telah mengutamakan bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai media pengajaran dan pembelajaran bagi semua peringkat pendidikan di semua institusi pendidikan yang tertakluk di bawah kuasa kerajaan. Ini diperkukuhkan lagi dengan Akta Pendidikan 1996, Akta 550, Perkara 17/1 yang menyatakan bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Oleh itu, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu terutama melalui sistem pendidikan ini tidak boleh dipandang enteng dan tergugat dengan bahasa lain kerana fungsi bahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa kerajaan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, hujah ketiga saya, bahasa Melayu sebagai wadah ilmu penyatuan bangsa. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian kaumnya. Kaum Melayu, Cina, India, Iban, Melanau dan lain-lain ini telah menjadikan pelbagai dialek, logat serta bahasa itu sendiri. Oleh itu, dasar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini telah menunjukkan bahawa melalui bangsa, rakyat dapat disatukan dengan satu hubungan yang utuh. Malah mampu menjadikan ilmu dalam proses menyemai perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu merupakan wasilah terpenting dalam menyatukan bangsa Malaysia. Sesungguhnya, fasal yang termaktub dalam perkara 152 yang menyediakan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Bahasa Melayu bukan lagi menjadi milik tunggal peribumi Melayu, malah bahasa Melayu menjadi milik bersama seluruh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Justeru, niat murni mendaulatkan bahasa Melayu dapat menyatu padukan kaum-kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain di bawah satu bahasa. Cuba kita bayangkan bagaimana selepas hampir 55 tahun merdeka, jika kaum Melayu hanya dengan bahasa Melayunya dan kaum Cina dengan bahasa Mandarin
Tionghoa ataupun Hokkiennya, dan kaum India pula dengan bahasa Tamilnya sahaja. Maka bagaimanakah kewujudan bangsa Malaysia dapat direalisasikan? Justeru jika seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka akan terzahirlah citra dan kepribadian kita sebagai satu bangsa. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah jati diri asing. Lantas akan terencatlah perbentukan di jati diri kita sebagai bangsa yang mempunyai jati diri. Hari ini jelas membuktikan bahawa fungsi bahasa Melayu itu sebagai bahasa ilmu dalam mendidik jiwa dan jati diri rakyat Malaysia yang cinta akan negara. Hadirin hadirat sekalian, sebagai penutup tirai wacana ilmu pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa rakyat yang memperlekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Bahasa yang kita memartabatkan itulah yang akan membentuk jiwa kita sebagai satu bangsa. Sekiranya bahasa yang kita martabat adalah bahasa kebangsaan, maka yang akan terpancar daripada bangsa kita adalah jiwa kebangsaannya. Jika kita sentiasa memandang tinggi kepada bahasa kebangsaan kita, bersinarlah jiwa kebangsaan kita dan berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa yang bermaruah. Oleh itu, sayangilah bahasa Melayu kita, hormatilah bahasa kebangsaan kita, kerana bahasa Melayu merupakan bahasa ilmu yang mampu menjadikan sebuah bangsa itu bangsa yang mempunyai identiti diri yang jitu dan berjaya di mata dunia. Akhir kata, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.